Salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Saya Rerin Jos, pemegang kad metrik bernomor D20211000727. Saya merupakan pelajar ET 64, ijazah sarjana muda pendidikan reka cipta daripada Fakulti Teknikal dan Vokasional. Apa yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah reka bentuk kurikulum, pola kurikulum, dan orientasi kurikulum yang dilaksanakan dalam kurikulum kebangsaan. Pertama, kita akan belajar tentang reka bentuk kurikulum. Apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk kurikulum? Reka bentuk kurikulum ialah suatu alternatif prosedur dalam merangka, menerapkan, dan menilai suatu kurikulum. Jadi di sana agak sistematik lah. Pertama kita akan rangka, kemudian kita akan terapkan, dan terakhir ialah kita akan nilai suatu kurikulum tersebut. Menurut Tyler, reka bentuk kurikulum ialah satu model pendekatan teknikal saintifik yang terbaik untuk menggariskan rasional bagi menyelidik masalah-masalah kurikulum dan pengajaran. Jadi ini ialah model rasional atau objektif Tyler. Jadi ini gambar ini ialah tokoh yang bernama Tyler. Sebelum membentuk sebuah kurikulum, tokoh ini menekankan 4 soalan asas, yaitu apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Dan kedua ialah apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Dan ketiga ialah bagaimana pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran yang berkesan. Dan yang terakhir ialah bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai. Jadi berikut merupakan model-model kurikulum yang menyumbang kepada penghasilan model-model kurikulum. Pertama kita akan lihat Hilda Tabala. Tokoh ini menghasilkan model kurikulum rasional ataupun objektif yang menekankan proses pemikiran secara induktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan grassroots, yaitu perancangan bahan-bahan mesti direka bentuk oleh guru itu sendiri. Seterusnya kita akan lihat tokoh yang kedua, yaitu Stenhouse, yang mengaplikasikan 3 prinsip. Prinsip pertama ialah prinsip pemilihan kandungan, dan prinsip kedua ialah pembentukan strategi pengajaran, dan prinsip yang terakhir ialah prinsip menentukan susunan pengajaran. Jadi tokoh yang terakhir ialah Zes, di mana tokoh ini menuntut semua guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. Maksudnya kita sebagai pengajar yang akan bekerja dalam bentuk organisasi berstruktur. Pembaharuan kurikulum dicontohkan dalam satu skala kecil untuk diaplikasikan oleh pengajar lain. Seterusnya kita akan lihat klasifikasi model reka bentuk kurikulum, di mana terdapat 3 klasifikasi reka bentuk kurikulum. Pertama ialah model rasional atau objektif, di mana pelopornya ialah Tyler dan Taba, dan ciri-cirinya seperti ini, tujuan ditentukan, cara diusahakan, matlamat yang ditetapkan. Dan kedua ialah model berkitar, di mana pelopornya ialah Wheeler, Nichols and McDonald's, dan ciri-cirinya seperti logik dalaman saling berkait yang menekankan penyelesaian masalah dan saling hubungan sistem. Dan terakhir ialah model dinamik ataupun interaksi, di mana pelopornya ialah Zes, Walker, Skillback, Seller, Alexander, and Gottlieb, dan ciri-cirinya ialah interaksi pelbagai pemboleh ubah dasar dan pemboleh ubah komponen. Kedua, kita akan belajar orientasi reka bentuk kurikulum. Dalam topik ini ada 4 orientasi reka bentuk kurikulum, yaitu pertama ialah pusatan pelajar, kedua ialah pusatan masyarakat, ketiga ialah pusatan akademik, dan keempat ialah eklektik. Jadi mari kita tengok satu persatu lah apa yang dimaksudkan dengan 4 orientasi reka bentuk kurikulum ini.
Pertama ialah kurikulum berpusatkan pelajar, di mana kurikulum ini memberi fokus kepada murid itu sendiri. Dari segi mencungkil potensi ataupun membina pengalaman hasil daripada aktiviti-aktiviti yang dilakukan yang memberi penekanan terhadap minat, keperluan, dan tujuan murid itu sendiri. Contohnya kurikulum sekolah sukan. Seterusnya, kurikulum berpusatkan akademik. Kurikulum ini memfokuskan kepada ilmu pengetahuan juga kepada pembangunan intelek seseorang. Kurikulum ini juga mempunyai isi kandungan yang tersendiri yang melibatkan pengajaran mengikut subjek dan melibatkan proses mengingat dan memahami. Contohnya reka bentuk Broadfield. Apa yang kita paham dengan reka bentuk Broadfield? Reka bentuk Broadfield ini adalah percantuman dua subjek atau lebih menjadi satu subjek yang bersepadu. Contohnya sesteras, di mana sesteras adalah hasil gabungan daripada subjek biologi, fisik, dan chemistry. Oke, kurikulum berpusatkan masyarakat pula ialah di mana kurikulum ini berasaskan kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi isu yang diketengahkan dalam kurikulum ini ialah berbentuk masalah sosial dan persekitaran lah, di mana kurikulum ini mahu mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam realiti kehidupan. Oke, akhir sekali ialah kurikulum eklektik. Kurikulum ini adalah gabungan keseluruhan kurikulum, yaitu kurikulum berpusatkan pelajar, kurikulum berpusatkan akademik, dan kurikulum berpusatkan masyarakat. Ketiga, apa yang kita akan belajar dalam topik ini ialah pola reka bentuk kurikulum, yaitu pola kurikulum perancangan, kurikulum sebagai objektif, kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai hasil. Jadi pertama kita akan lihat kurikulum sebagai perancangan, di mana kurikulum ini pendidik menjadikan dokumen standar kurikulum dan pentaksiran ataupun DSKP sebagai panduan dalam pengajaran. Jadi kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia penting untuk dilaksanakan oleh setiap pendidik. Rancangan pengajaran berpandukan topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja ataupun silibus yang merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi suatu mata pelajaran tersebut. Oke, seterusnya ialah kurikulum sebagai objektif, yaitu objektif ditetapkan selaras dengan keperluan murid itu sendiri, masyarakat, pandangan pakar dalam bidang berkenaan berdasarkan falsafah dan matlamat pendidikan. Ketiga ialah kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses mempunyai interaksi di antara guru, murid, bahan, dan pengetahuan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Jadi maksudnya di sini semasa PDP sedang berlangsung akan ada interaksi dua hala antara guru-guru dan murid-murid. Terakhir ialah kurikulum sebagai hasil ataupun outcome, di mana kurikulum ini melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Jadi saya rasa itu saja bagi topik reka bentuk, pola, dan orientasi kurikulum yang dilaksanakan dalam kurikulum kebangsaan. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama yang diberi Anik Syahmi bin Awan, pemegang kad matrik D202111000711. Saya akan membentangkan berkaitan dengan prinsip organisasi kurikulum standard kebangsaan dari dimensi horizontal dan juga vertikal. Okey, sebelum kita masuk kepada
bahagian saya ingin mengulas apa itu dimensi vertikal dan apa itu dimensi horizontal. Okey, dimensi vertikal ialah dalam bahasa kasar ataupun bahasa umum ialah satu garisan yang menegak ataupun hubungan di antara rakyat dengan pemerintah dalam kurungan perbezaan yang jelas. Okey, manakala dalam konteks pendidikan ialah dimensi vertikal merujuk kepada perubahan pendidikan mengikut tahap atau peringkat seseorang individu seperti taraf pendidikan, peluang pendidikan, taraf persekolahan dan pendidikan berterusan. Okey, apa pula dimensi horizontal? Okey, dimensi horizontal yang lawan kepada dimensi vertikal iaitu satu garisan yang berdatar atau hubungan di antara rakyat dengan rakyat iaitu perbezaan yang tidak begitu jelas. Okay, dari aspek pendidikan, dimensi horizontal yang merujuk kepada aspek ruang dan peluang bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sempurna dan berkualiti seperti demokrasi pendidikan, penyebaran pendidikan, merapatkan juruan pendidikan dan pengantarabangsaan pendidikan. Okey, jadi ini adalah gambar rajah dimensi perkembangan pendidikan di Malaysia iaitu pendidikan holistik, bersepadu, seimbang dan harmoni. Iaitu kalau menegak kita namakan dimensi vertikal, manakala kalau melintang kita namakan dimensi horizontal. Okey. Analisis prinsip organisasi kurikulum standard kebangsaan dari dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Jadi inilah yang saya akan bentangkan pada hari ini. Okey. Prinsip yang pertama ialah kurikulum berpusatkan akademik. Prinsip ini dapat dilihat dari sudut dimensi vertikal. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya lebih memfokuskan kepada bidang pengetahuan dalam membangunkan intelek seseorang pelajar, menyebabkan pelajar akan lebih bergantung kepada teori dan fakta. Para pelajar akan melalui proses mengingat dan memahami sesuatu perkara atau topik. Prinsip kurikulum ini mempunyai isi kandungan di mana pelajar akan diajar mengikut silibus dan tahap kesukaran masing-masing. Sebagai contoh, dari perkara yang paling mudah sehingga perkara yang paling sukar termasuklah kemahiran berfikiran aras tinggi iaitu KEBAT. Prinsip yang kedua ialah kurikulum berpusatkan pelajar. Prinsip ini dapat dilihat dari sudut dimensi horizontal. Hal ini dikatakan demikian kerana prinsip kurikulum ini lebih memfokuskan kepada potensi pelajar dan bukannya akademik semata-mata. Sesi pembelajaran akan dilakukan mengikut skop dan minat pelajar masing-masing, khususnya dalam bidang kemahiran atau sukan. Ia menumpukan kepada pembentukan insan berbanding kurikulum akademik. Ia juga lebih bersifat terbuka kepada murid untuk turut sama dalam menyertai kurikulum ini. Hal ini menyebabkan sedikit sebanyak minat yang pelajar peroleh dapat diasah dan dijadikan satu bakat bagi keperluan diri mereka dan masyarakat. Okay. Prinsip yang ketiga iaitu kurikulum berpusatkan masyarakat. Prinsip ini dapat dilihat dari sudut vertikal dan horizontal. Prinsip ini lebih menumpukan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana prinsip ini menumpukan ruang kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dalam kurikulum ini, ia mengintegrasikan antara subjek dengan masalah kehidupan sosial dengan alam sekitar. Dalam kurikulum ini, murid akan mempelajari cara untuk mengenal pasti,
memahami, menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam hidup. Kesannya, ia dapat melahirkan pelajar yang sihat dari segi mental dan emosi kerana berjaya menguruskan konflik kehidupan dengan cara yang betul. Prinsip yang keempat iaitu kurikulum eklektik. Prinsip ini juga dapat dilihat dari sudut vertikal dan horizontal. Dalam prinsip ini merupakan gabungan keseluruhan prinsip kurikulum iaitu akademik, pelajar dan masyarakat. Dalam prinsip ini lebih memfokuskan kepada ilmu dan keterampilan serta potensi individu dalam menangani masalah. Dalam prinsip kurikulum ini, ianya lebih menumpukan kepada kematangan seseorang pelajar dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan logik dan ilmu pengetahuan. Jadi, saya menjemput saudari Stephania untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Stephania Wong, memegang kad metrik bernomor D2021 110 0723, akan menyambung penjelasan dalam tajuk reka bentuk kurikulum Malaysia berkaitan dengan aplikasi model kurikulum Taylor ke arah membina pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar. Okey, sebelum kita masuk dalam penjelasan berkaitan dengan model kurikulum Taylor, mari kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang bagaimana model kurikulum Taylor ini diwujudkan. Baik, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan pengasas kepada model kurikulum Taylor, iaitu Ralph W. Taylor, di mana pada tahun 1949 beliau telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. Buku ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembinaan model kurikulum Taylor. Dan model ini merupakan salah satu model kurikulum atau model rasional yang dianggap sebagai model klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum, sebagai contoh di negara kita sendiri, Malaysia. Model ini memberikan penekanan kepada sesuatu pembelajaran yang terarah, dirancang dan dikelola oleh pihak perancangan kurikulum. Baik, sekarang kita masuk di dalam model kurikulum Taylor. Di sini kita dapat melihat satu carta alir yang menjelaskan tentang persoalan dan juga komponen, di mana dalam penulisan buku, Taylor menekankan bahawa rasional kurikulum beliau adalah berdasarkan 4 soalan yang perlu dijawab melalui komponen yang telah ditetapkan dalam membangunkan mana-mana pelan kurikulum pelajaran. Iaitu persoalan yang pertama, apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Kedua, apakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Ketiga, bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran yang berkesan? Keempat, bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? Dan semua persoalan ini dapat disimpulkan dalam komponen yang telah ditetapkan seperti yang pertama, objektif, kedua, kandungan, ketiga, kaedah, dan keempat, penilaian. Sekarang kita masuk dalam penggunaan model kurikulum Taylor, di mana di sini menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan model kurikulum Taylor ini, yaitu yang pertama, mengenal pasti objektif umum. Caranya adalah melalui pengumpulan data daripada 3 sumber seperti mata pelajaran, pelajar, dan juga masyarakat. Setelah data dikumpulkan dan berjaya mengenal pasti objektif umum, perincian data perlu dilakukan dengan membuat saringan melalui 2 tapisan, yaitu falsafah di dalam sesebuah sekolah dan juga psikologi pembelajaran. Hasil daripada tapisan ini, objektif pengajaran dapat dikhususkan. Yang kedua, membincangkan pengalaman pembelajaran yang berkesan. Pengalaman pembelajaran merupakan interaksi antara pelajar itu sendiri serta keadaan persekitaran mereka
di mana pengalaman pembelajaran ini boleh diberikan melalui keterlibatan pendengaran, penglihatan, perbuatan, serta kombinasi pendengaran dan penglihatan, dan juga penglibatan dan perbuatan. Ianya bersifat konkret dan mudah dipahami oleh para pelajar dalam pembelajaran mereka. Kerana Taylor mengatakan bahawa pemilihan isi kandungan merupakan proses yang kreatif. Yang ketiga, memilih pengalaman pembelajaran yang sistematik dengan cara memilih subjek, kandungan, dan pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada para pelajar bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, para guru perlu menggunakan teknik pengajaran yang kreatif untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Di samping, ianya dapat menarik minat pelajar terhadap subjek yang diajar. Hal ini dapat memotivasikan para pelajar untuk mempelajari subjek dengan lebih mendalam lagi. Dan yang terakhir, menentukan proses penilaian yang berkesan. Caranya adalah melalui penentuan sejauh mana objektif pendidikan dapat direalisasikan oleh kurikulum. Dengan kata lain, pernyataan objektif bukan saja berfungsi sebagai asas untuk memilih dan menyusun pengalaman pembelajaran, namun juga dapat berfungsi sebagai standard pada tahap mana program kurikulum dan pengajaran yang dinilai. Melalui penilaian ini, ia dapat dijadikan sebagai panduan sama ada objektif itu harus dikekalkan atau diperbaiki. Secara keseluruhannya, model kurikulum Taylor ini dia memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan dalam kalangan pelajar. Buktinya, pada masa kini, model ini merupakan model yang sangat popular dan masih lagi digunakan di negara kita sendiri, yaitu di Malaysia. Hal ini kerana model kurikulum Taylor ini mempunyai arah tuju dengan pembinaan objektif dan matlamat pengajaran yang lebih jelas. Dan itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nurul Dalili binti Rosman Hadirnan. Nombor matrik saya D20211100722. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk tentang reka bentuk kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Reka bentuk kurikulum kebangsaan adalah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan untuk membantu perkembangan murid sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi bagi menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Oleh itu, kurikulum sangatlah penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Reka bentuk kurikulum sebagai satu pelan untuk tindakan satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang diingini. Reka bentuk kurikulum adalah bersifat elektif, iaitu menggabungkan 3 orientasi reka bentuk, iaitu kurikulum berpusatkan pelajar, kurikulum berpusatkan akademik dan kurikulum berpusatkan masyarakat. Reka bentuk kurikulum kebangsaan menggunakan model reka bentuk kurikulum Taylor, iaitu menggunakan prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum untuk membuat penilaian berdasarkan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Guru perlu menekankan 3 perkara dalam penyampaian perkembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai perancang, iaitu merancang dan menyediakan kurikulum. Yang kedua, guru sebagai pelaksana, iaitu melaksanakan kurikulum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai penilai, iaitu menilai keberkesanan kurikulum secara formatif dan sumatif. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan falsafah pendidikan kebangsaan merupakan visi dan misi pendidikan di Malaysia untuk digariskan dalam kurikulum di negara kita. Perancangan kurikulum ini melibatkan penetapan matlamat dan objektif pelaksanaan kurikulum di peringkat sekolah.
Amalan kurikulum bilik darjah merupakan penterjemahan kurikulum kebangsaan untuk membentuk suasana pembelajaran yang positif dan berkesan, mengurangkan masalah disiplin, menggalakkan tingkah laku murid yang berkendiri positif, pengurusan rutin bilik darjah yang berkesan dan yang terakhir sekali menjalinkan hubungan interpersonal antara murid dan guru. Pelaksanaan kurikulum di Malaysia secara berperingkat bermula daripada peringkat pusat dan diteruskan ke peringkat negeri, daerah, sekolah dan peringkat bilik darjah. Pendekatan pelbagai telah dilakukan di setiap peringkat ini. Kurikulum yang dilaksanakan perlu dibuat penilaian untuk mengetahui keberkesanan kurikulum tersebut. Ia melibatkan maklum balas sama ada daripada pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran ataupun masyarakat lain melalui penilaian akan dapat membuat penambahbaikan terhadap kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah. Sekian daripada saya harap maklumat yang saya telah bentangkan ini dapat membantu anda semua.